Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar tuan dan puan? Saya masih lagi di markas. Ni saya masuk dalam bilik buat live ni. Di luar tak boleh bising. Nampak tak poster tu? Calon nombor 4 Datuk Zahida binti Zarihan P001 Padang Besar. Jadi kepada pengundi-pengundi di Parlimen Padang Besar P001, undilah calon nombor 4 Ketua Puteri UMNO Datuk Zahida binti Zarihan. Boleh tak boleh? Mesti boleh. Tuan-tuan, share sikit, kita support Padang Besar. Dan kita pastikan Barisan Nasional menang bergaya di Padang Besar. InsyaAllah kita sama-sama usahakan. Boleh? Mesti boleh. Ya, tajam lidah. Waalaikumsalam. Azri bin Muhammad Azri, terbaik BN kita, BN Bangkit Bersama Rakyat. Suara saya ni agak garau sikit. Biasalah, cakap tak berhenti. Dan live pun bercakap, di markas bercakap, di kedai kopi bercakap, di pasar malam bercakap, bercakap tak berhenti-berhenti saya ni. Sampai suara pun nak hilang, sakit tekak. Biasalah tuan, kita pun duk usaha kuat lah nak bagi Parlimen Lumut ni menang kepada Barisan Nasional. Dan kita tak lupakan tempat rakan-rakan kita yang lain. Ni saya letak poster calon 04 Datuk Zahida binti Zarihan P001 Padang Besar Barisan Nasional. Kita bawa kemenangan kepada Ketua Puteri kita. Kita faham keadaan Ketua Puteri kita yang tak boleh berkempen macam kita semua. Sebab jangan maklumlah tuan-tuan, support Ketua Puteri UMNO Barisan Nasional. Boleh tak boleh? Mesti boleh, kan? Okey. InsyaAllah kalau kata kita tengok kepada isu nasional, memang peluang Barisan Nasional nak menang tu tinggilah. Kalau tengok kepada manifesto, memang manifesto BN yang terpadu. Kalau tengok kepada calon-calon, alhamdulillah, calon yang tawarkan Barisan Nasional banyak muka baru. Lebih kurang 80% calon Barisan Nasional adalah wajah baru dan banyak orang-orang muda. Macam Ketua Puteri kita ni, Zahida binti Zarihan ni, dia orang muda, usia dia baru 43 tahun. Dia tua setahun daripada saya ya. Saya support dia di Padang Besar. InsyaAllah menang gelombang ni. Satu Malaysia Barisan Nasional akan menang. Sebab apa? Pasal kita rakyat ni, kita dah ada pengalaman duduk bawah kerajaan, pakatan dan juga perikatan. Di pengalaman kita tu mendewasakan kita, malah mematangkan diri kita bahawa kalau kita tolak Barisan Nasional, yang akan naik itu adalah gabungan sampah yang akhirnya akan menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada keluarga rakyat Malaysia. Kita hidup 22 bulan di fasa penderitaan, penghinaan, dan berbagai-bagai usaha-usaha jahat yang dibuat mereka. Contoh ISIL, Institute. Bila PH jatuh kerana perebutan kuasa antara Muhyiddin dan Anwar, wujud pula Perikatan Nasional. Kita pun hidup di bawah tekanan yang teruk kerana polisi Perikatan Nasional yang tidak mesra rakyat dan lebih kepada berkiblatkan kepentingan politik Muhyiddin. Kau dengar kata kedudukan dia terancam, dia akan lockdown. Dia rasa macam orang nak tolak dia akan daruratkan negara ni dan akan menggunakan alasan COVID sebagai perkara untuk menghalalkan daruratnya Malaysia pada tahun lepas. Lepas tu Muhyiddin ni dia berbelanja melebihi
orang lain. Dia berbelanja tanpa kawalan. Malah dia pinjam 600 bilion duit tanpa melalui parlimen. Malah kita sendiri pun tak tahu penggunaan RM 600 bilion tersebut. Dah ni rata-rata orang tengok Bersatu parti yang paling kaya di pilihan raya ke-15. Mereka ada bekalan dana politik yang cukup banyak. Semua pihak tertanya-tanya mana Bersatu dan Perikatan Nasional ambil duit. Yang kedua, tengok behavior parti PAS berubah. Dulu parti PAS setiap kali pilihan raya mereka akan wujudkan tabung buluh dan juga akan kutip derma di mana-mana saja himpunan-himpunan rapat umum politik. Berbeza hari ini, mereka tak buat lagi tabung buluh. Malah, di himpunan-himpunan ceramah Perikatan Nasional, kita tak nampak pun mana-mana skuad amal yang buka tabung kutip derma daripada hadirin hadirat yang hadir ke ceramah rapat umum tersebut. Maknanya PAS hari ini pun berada dalam keadaan yang selesa sebab ditajak oleh parti Bersatu. Tapi tak apalah, kita faham mereka pun tak ada duit. Jadi bila ada parti nak tajar mereka, mereka pun sukalah. Terserah kepada mereka lah. Kalau kata Hajadi buat keputusan duit lebih penting daripada persahabatan, duit lebih penting daripada persaudaraan ummah, duit lebih penting daripada penyertaan ummah, kita sama-sama tunggu di peti undi lah bagaimana nasib Bersatu dan PAS. Kalau tanya saya, boleh katakan hampir semua kerusi-kerusi parlimen yang ditandingi oleh Bersatu dan PAS akan kembali kepada Barisan Nasional insya-Allah. Dan banyak kerusi-kerusi yang dulunya dimenangi oleh Pakatan Harapan akan kembali kepada Barisan Nasional. Macam 15 kerusi katak tu confirm dah akan balik kepada Barisan Nasional lah. Pak katak-katak ni memang pengundi akan tolak lah. Tak ada mana-mana pengundi yang akan menerima ahli politik katak. Contoh di tempat saya Larut. Larut ni menang atas tiket Barisan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tapi kerana Barisan Nasional kalah di peringkat pusat, Hamzah ni mengetuai kumpulan-kumpulan katak dan meninggalkan UMNO Barisan Nasional. Mana Hamzah ni mengkhianati mandat pengundi BN. Hamzah mengkhianati perjuangan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi orang macam Hamzah tu tentulah akan ditolak oleh pengundi Larut. Dan kita yakin calon muda Barisan Nasional, Syara Syafiq BNCOM dan juga Ketua Penerangan Pemuda Larut akan menang bergaya di Parlimen Larut. Dia akan jadi the giant killer. Sebab Hamzah giant dalam politik. Okey tuan-tuan. Sama juga di Arau insya-Allah. The giant killer akan Datuk Ben akan jadi the giant killer lah. Dia sepatutnya tak berlawan dengan Syahidan. Tapi Syahidan ni tuan-tuan faham lah. Dia nak tunjuk wallet dia tu. Malah dia bawa 2-3 orang kepimpinan bahagian dia untuk bersama dengan dia dalam PN. Dan sudah maklum dah tersebar surat pergantungan keahlian kumpulan tersebut. Dan kita minta lah kepada pengundi-pengundi Arau, kita undi Barisan Nasional demi kestabilan dan kemakmuran. Tolaklah Syahidan, tolak juga calon Pakatan Harapan demi kestabilan dan kemakmuran. Kita mesti jadi sebahagian daripada kemenangan Barisan Nasional untuk merealisasikan impian rakyat, iaitu manifesto padu lancar untuk kita membantu keluarga miskin yang perubatan di bawah 2208 agar keluarga miskin ini dapat dikeluarkan daripada garis kemiskinan. Dan juga janji-janji padu lain yang telah pun diumumkan oleh Barisan Nasional. Berkenaan di Padang Besar pula, ni poster calon 04 ni, saya tolong kempen ni. Beliau tak suruh saya kempen pun. Tak ada mana-mana orang minta saya kempen pun untuk Padang Besar ni. Tapi saya ni, kita ni ada perasaan. Kita tahu keadaan calon tu macam mana. Beliau masih lagi dalam edah. Betul? Dia nak keluar berkempen cara tradisi, nak jumpa orang ramai tak boleh. Lepas di sana pula ada pengkhianatan yang mana mantan
ahli parlimen lah, bukan mantan ahli parlimen Padang Besar yang menang tiket Barisan Nasional. Dia menawarkan dirinya semula sebagai calon bebas. Jadi secara langsung usaha Zahidi lebih kepada untuk memecahkan undi Barisan Nasional dan mudahkan perikatan atau pakatan menang di Padang Besar. Jadi kita ni takkan benarkan Zahidi ni berbuat demikian rupa. Jadi kita kena bantu Datuk Zahida Zarihan untuk menang di Parlimen Padang Besar P001. Boleh tuan-tuan? Di orang Padang Besar ni, rayuan kita, undilah calon 04 Zahida Zarihan supaya ketua puteri kita sebahagian daripada kerajaan yang kita bakal bina tak lama lagi. Maknanya UMNO kali ni menawarkan calon-calon baru kepada masyarakat. Penolakan daripada kumpulan-kumpulan lama ni biasalah. Macam Zahidi, Saidan Kasim, tu biasalah. Sebab apa? Mereka ni orang yang berjiwa kecil. Mereka ni bukan nak melahirkan kepimpinan baru, tapi mereka ni sentiasa hanya nak mencipta pengikut tanpa mencipta pemimpin. Mereka nak jadikan parlimen tu sebagai monarki bagi diri mereka. Selagi mereka tak mati, tak boleh ganti. Kalau mereka dekat-dekat nak mati, mereka akan cari anak mereka untuk menggantikan mereka. Di amalan-amalan nepotism dalam politik ni tak sesuai lagi lah. Betul tak? Politik bukan monarki, politik demokrasi. Dan nama politik demokrasi, maknanya kita kena akur lah, betul tak? Dengan keputusan kolektif parti. Kalau parti mencalon kita, kita boleh berjiwa besar. Kenapa bila parti tidak mencalonkan kita, kita tidak boleh berjiwa besar? Sepatutnya pemimpin itu jiwanya besar, lebih luas dari bumi, lebih tinggi dari langit. Dan tuan, itulah pemimpin. Contoh Tun Abdullah berjiwa besar, Tan Sri Nur Omar berjiwa besar, dan Anwar Musa berjiwa besar. Nampak? Mereka boleh menerima keputusan parti, mencalonkan orang lain, dan mereka turun membantu calon yang ditawarkan parti. Itu baru pemimpin. Setakat nak sentap sikit-sikit, merajuk sikit-sikit tu biasalah. Pasal kita ni manusia biasa. Hati ada. Hati tersentuh sekejap tu biasa. Tapi tak bolehlah kita ikut hati. Bila kita ikut hati, last sekali parti kita boleh mati. Kita pun boleh mati. Macam Saidan Kasim buat tu. Itu dah bukan lagi beban, tuan. Itu adalah pengkhianatan yang Saidan Kasim buat. Tergamak Saidan Kasim melakukan sedemikian rupa kepada perjuangan UMNO. Dia lupa segala sumpah dan janjinya kepada UMNO. Dia lupa dia naik dalam politik kerana peluang yang diberi UMNO kepada beliau. Pemimpin yang terdahulu bagi laluan kepada Saidan Kasim. Sebab tu dia jadi ahli parlimen, jadi MB Perlis, jadi menteri di peringkat pusat, dan memegang berbagai-bagai jawatan-jawatan yang besar di peringkat pusat dan negeri. Okey tuan. Jadi hari ini BN tawarkan Datuk Ben di Arau. Kita pastikan Datuk Ben menang, dan untuk menamatkan walot yang bernama Syahidan Kasim. Di Padang Besar, kita usaha menangkan ketua puteri kita, Datuk Zahida binti Zarihan, P001 Padang Besar. Tuan-tuan tolong kempen sama dekat beliau, bantu beliau. Sebab beliau ni tak boleh nak kempen secara tradisi, tak boleh jumpa orang ramai, betul? Jadi kita kena bantu beliau menang di Padang Besar. Kena bantu. Kita pastikan Datuk Zahida binti Zarihan calon nombor 4 P001 Padang Besar menang besar di peti undi pada malam 19 November 2022. Boleh tuan? Boleh. Sama juga di Langkawi. Di Langkawi pun calon baru, Datuk Amin Shah, calon muka baru. Beliau tu mantan SUK Kerajaan dari Kedah, pernah berkhidmat di bawah 3 Menteri Besar Kedah.
Okey, beliau pun adalah calon muka baru di Langkawi, tetapi beliau amat disukai dan digemari oleh penduduk-penduduk Langkawi. Dan kita merayu kepada pengundi-pengundi Langkawi, kan, yang pengundi yang ada Langkawi atau pengundi luar Langkawi, undilah Datuk Amin Shah, bawa kemenangan kepada Barisan Nasional Langkawi. Kita amatkan karier politik Tun Mahathir dan juga calon Perikatan Nasional. Boleh? Mesti boleh. Okey, tuan. Tuan, siapa yang dicalonkan, siapa yang tidak calonkan, kita kena berjiwa besar lah. Kalau kita nak kira aku yang paling banyak berjuang, aku yang layak calon, kenapa aku tak calonkan? Bila ada perkataan keakuan, maknanya kita buat tu tak ikhlas, tuan dan puan. Mungkin kita berjuang lebih banyak daripada calon. Kita menghadapi berbagai-bagai ujian yang lebih hebat dari calon. Kan? Tak apalah kalau kata kita tak calonkan, kita berlapang dada. Sebab apa? Orang ingat apa pengorbanan kita tu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa perjuangan kita tu. Ditunjuklah keikhlasan kita. Betul tak? Kalau tak calonkan, kita nak beban. Last sekali yang rugi siapa? Yang rugi diri kita sendiri. Kan? Yang rugi orang-orang yang menyokong kita. Yang rugi parti kita sendiri. Last sekali, apa yang kita untung? Kita tak untung apa-apa. Orang cop kita sebagai pengkhianat pula. Betul? Jiwa besar lah. Bagi saya, siapa yang calonkan pun kita sokong je. Tak ada masalah. Siapa saja. Sebab itu pilihan terbaik yang telah dibuat oleh parti. Mana itu yang terbaik untuk kita undi. Betul? Walaupun mungkin calon yang calonkan tu kita tak kenal dia. Kita tak pernah berkawan dengan dia. Kita tak suka dia sebab kita tak kenal dia. Kita undi juga sebab lepas ni kenal lah. Betul tak? Lepas ni kenal lah, tak ada masalah. Betul? Dan saya yakin calon-calon yang ditawarkan Barisan Nasional ni lah kumpulan-kumpulan yang tidak sombong, kumpulan yang tidak angkuh, dan sentiasa mengingati dan menghargai pengorbanan kita pengundi dan juga jentera kepada kemenangan mereka. Dan mereka calonkan ni lah kumpulan yang tak akan jadi kata. Mana kumpulan yang tak akan mengkhianati perjuangan. Mereka telah diuji 22 bulan di bawah PH dan 17 bulan di bawah Perikatan Nasional. Bermakna mereka ni qualify untuk calon Barisan Nasional. Contoh macam Ketua Puteri kita ni, orangnya lawa, umur masih muda, mengetuai sayap Puteri UMNO Malaysia, ramai orang-orang muda, puteri-puteri mengharapkan kemenangan Datuk Zahidah binti Zarihan. Beliau akan jadi wakil kepada orang muda. Orang muda kategori puteri, dia akan jadi wakil. Mana dia ni lah kebanggaan kepada puteri-puteri Malaysia. Di kita ni kena pastikan kemenangan kepada Datuk Zahidah binti Zari. Okey tuan-tuan, cukup cakap ni, suara tak ada ni. Bercakap pun terlayak liur ni. Tapi kerana semangat, kita tengok muka Ketua Puteri kita ni, saya fikir dia kena tolonglah kempen untuk dia juga. Sebab dia tak boleh kempen macam kita. Dalam edah lagi kan. Jadi kita bantu dia. Kita pastikan Padang Besar menang Zahidah 4P001. Harapan kita kepada pengundi-pengundi Padang Besar, undilah Datuk Zahidah binti Zarif. InsyaAllah beliau akan beri perkhidmatan yang terbaik untuk Padang Besar dan akan bagi perkhidmatan yang terbaik untuk Malaysia. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.